Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa dan penjaga diseru untuk memberi kerjasama dalam memastikan anak-anak mereka menghadiri sesi persekolahan agar tidak tercicir dalam pembelajaran, lebih-lebih lagi bagi pelajar yang dalam lingkungan umur Akta Pendidikan Wajib. Seruan itu dibuat oleh Kementerian Pendidikan berikutan berbunyinya sesi persekolahan penggal pertama bagi tahun akademik 2026. Bagi meninjau secara lebih dekat pelaksanaan aktiviti serta inisiatif sempena pembukaan sesi persekolahan penggal pertama, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan beserta rombongan mengadakan lawatan ke beberapa buah sekolah lagi. Bagi kepindaan Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun adalah wajib bersekolah, khususnya yang terdiri daripada warga negara Brunei Darussalam dan yang bermastautin di negara ini. Bagi kanak-kanak yang belum berkesempatan untuk didaftarkan, para ibu bapa atau penjaga masih diberi peluang untuk mendaftar di sekolah-sekolah rendah kerajaan mengikut kawasan tandahan masing-masing. Sesi persekolahan bagi tahun akademik 2026 dibahagikan kepada 4 penggal, kesemuanya berjumlah 200 hari dengan penggal persekolahan pertama selama 45 hari akan berakhir pada 12 Mac. Penggal persekolahan kedua selama 43 hari akan bermula dari 30 Mac sehingga 28 Mei. Bagi penggal ketiga selama 42 hari waktu persekolahan bermula 8 Jun hingga 6 Ogos. Manakala penggal keempat selama 70 hari bermula dari 24 Ogos sehingga 30 November. Sementara itu, cuti persekolahan dibahagikan kepada 4 penggal berjumlah 75 hari. Cuti penggal pertama dijalankan bersama cuti khas bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri selama 17 hari bermula 13 Mac. Cuti penggal kedua akan bermula pada 29 Mei selama 10 hari, manakala cuti persekolahan penggal ketiga selama 17 hari bermula 7 Ogos. Cuti penggal keempat pula bermula dari 1 Disember selama 31 hari. Asbab seseorang memeluk agama Islam itu ada banyak, antaranya jatuh cinta kepada Islam melalui mesej yang ada pada ayat-ayat Al-Quran, hadis dan cara hidup. Ada juga sebilangannya memeluk agama Islam kerana ingin berkahwin dengan lelaki atau perempuan Islam. Namun agama Islam tetap menerima seseorang walau apapun dorongannya. Yang penting dilakukan secara sedar, rela hati dan tanpa paksaan, maka pengislamannya adalah sah. Bagaimanapun menjalani hidup sebagai seorang mu'alaf tidaklah mudah. Justru bimbingan berterusan sangat penting ke arah memastikan keimanan dapat diperkukuh dan ajaran Islam dapat dihayati dengan sebenar-benarnya. Ikuti laporannya bersama Rosimah Sulaiman. Antara cabaran utama yang dihadapi para mualaf adalah penyesuaian dengan amalan serta gaya hidup Islam. Proses pembelajaran dan perubahan biasanya berlaku secara berperingkat serta memerlukan masa, kesabaran, bimbingan dan sokongan berterusan agar para mualaf dapat menghayati Islam dengan yakin, tenang dan istiqamah. Antara perkara utama yang perlu diterapkan bagi seseorang mualaf itu ialah pertama ialah amalan ibadah. Ibadah itu artinya ialah mempelajari macam mana cara bersuci ataupun taharah tu, kebersihan. Kemudian dari segi sembahyangnya, sembahyang 5 waktu, berpuasa, membaca Al-Quran dan juga memahami asas-asas ibadah. Dari segi perubahan gaya hidup, termasuklah cara permakanan. Dari segi cara berpakaian, Islam telah mewajibkan seorang itu menutup aurat dan berpakaian sopan.
Pusat Dakwah Islamiah berperanan besar ke arah membantu para mualaf menangani apa jua cabaran yang dihadapi dengan penerapan pendidikan agama yang bersistematik dalam membentuk kepribadian setiap mualaf. Tidak ketinggalan jua pentingnya peranan masyarakat dengan bersikap terbuka, prihatin, berkongsi ilmu serta melibatkan para mualaf dalam apa jua aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Rustimah Sulaiman melaporkan untuk Berita RTB. Pameran Seni untuk Semua dihasrat sebagai wadah yang memberi peluang serta hak kesaksamaan kepada golongan orang kelainan upaya OKU. Pameran masih dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga 14 Januari ini di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Pameran menampilkan lebih 100 karya lukisan dan kraftangan hasil kreativiti warga pusat bahagia bersama penyertaan NGO dan institusi pendidikan termasuk Kaca, La Vida, Pusat Ehsan, Semata, Sekolah Menengah Lambak Kiri, Sekolah Rendah Angger Edesa dan Sekolah Rendah Kapuk Muara. Pameran bertujuan mewujudkan persekitaran yang merangsang OKU untuk aktif dalam seni di samping menggalakkan integrasi sosial dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap bakat serta hasil seni OKU. Orang ramai diingatkan supaya berurusan dengan institusi-institusi kewangan yang berlesen sahaja dan seterusnya berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan terutamanya yang berunsurkan skim cepat kaya atau skim piramid. Nasihat itu dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB dengan mengeluarkan pengemas kinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang dimasukkan ke dalam senarai waspada BDCB adalah Kefir Enterprise, HK Shop BN, VHS Top Enterprise dan Lelong Pajak Gadai Brunei. Senarai yang telah dikemaskinikan boleh diperoleh melalui laman sesawang BDCB. Orang ramai juga diingatkan bahawa perlindungan di bawah rangka kerja penyaliaan BDCB tidak dapat diberikan kepada sesiapa yang memilih untuk berurusan dengan syarikat atau individu yang tidak dilesen atau dikawal selia. Layari laman sesawang BDCB atau Instagram BDCB @centralbank.brunei untuk maklumat lanjut mengenai bahaya entiti kewangan tidak berlesen serta cara-cara mengenal pasti penipuan kewangan. Sebarang maklumat mengenai aktiviti kewangan yang mencurigakan atau tidak berlesen, hubungi talian 238-0007 atau 838-0007 atau talian bantuan anti penipuan 16993. Dalam usaha meningkatkan bekalan darah di negara ini, Pusat Penerimaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Hari ini kempen derma darah akan diadakan di lobi tingkat bawah One City Shopping Complex, Jalan Utama Salam Bigar. Sementara esok kempen akan berlangsung di tingkat bawah Freshco Batu 1, Plaza Abdul Razak. Kempen-kempen darah tersebut akan bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Orang ramai dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Penerimaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Kerja-kerja penyucian tangki air STKRJ Lorong 3 Seria akan dilaksanakan pada esok 7 Januari. Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan memaklumkan kerja penyucian akan bermula pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Kawasan yang terlibat STKRJ Lorong 3 Seria dan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian tangki air Singa Menteri juga akan dilaksanakan pada esok. Kawasan terlibat Jalan Singa Menteri, Jalan Setia Diraja, Jalan Sungai
Industri Ringan Kuala Blight, Kampung Pandan A, Kampung Pandan B dan sekitarnya. Kerja-kerja tersebut akan bermula pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Manakala pada Khamis 8 Januari, kerja-kerja penyucian tangki air STKRJ Mumong Daerah Blight, kawasan terlibat STKRJ Mumong, Jalan Dipa Negara Mumong dan sekitarnya, kerja-kerja tersebut akan bermula pukul 8 pagi hingga selesai dilaksanakan. Sementara itu, kerja penyucian tangki air Gatas A juga akan dilaksanakan pada Khamis 8 Januari. Kawasan terlibat Mukim Labi dan sekitarnya, kerja-kerja tersebut akan bermula pukul 8 pagi hingga selesai. Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami air rendah terutama kawasan-kawasan tinggi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.